Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faslun, surah 97, faslun fil ada' wal qada'. Fasal tentang tunai dan juga qada'. Fil ada' wal qada'. So bila ada perintah amar, sebab kita masih lagi bab amar, bila ada amar, ini perintah. Bila ada perintah, hukum dia wajib. So wajib tu wajib ditunaikan, jadi ada lah. So kalau kita tak berjaya menunaikan, sebab ni wajib, maka kalau tak berjaya menunaikan dia, kena qada' lah. Sebab tu dia bagi sini, al-wajib, so hukum asal fi'il amar ialah wajib. So wajib bihukmi al-amr. Wajib dengan sebab faktor fi'il amar ada dua jenis. Sebab qada pun wajib juga. Ada'un wa qada'un. Kedua-duanya wajib. Jadi ta'rif ada apa? Fal ada'u ialah satu ibarat, satu kenyataan, satu ungkapan tentang menyerahkan, taslim. So bila Allah perintahkan kita, so kita serahkan, perintahkan supaya menunaikan solat, so kita serahkan solat tadi. So solat tu panggil ain. Ainil wajib. So ain wajib contohnya solat kan. Ini ain wajib. Kepada yang memerintahkan. Yang memerintahkan ni ialah Allah yang layak menerima solat tadi untuk diberi pahala. So dia panggil menyerahkan kepada mustahik. Mustahik. Al-mustahikihi. Istahaqqa yastahiqu mustahik, isim fa'il. So yang layak menerima penyerahan ainul wajib. Sebaliknya al-qada'. Qada' ialah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan suatu penyerahan. Sebab wajib ni wajib diserahkan, dipersembahkan. Amalan tu taslimi bukan ain. Lawan ain ialah yang serupa dengan ain. Misli wajib. Sebab yang kita qada tu bukan lagi benda yang asli kan. Bukan yang ain. Tapi yang ganti saja iaitu misli al-wajib. So misli sana mumasalah. Taslim mumasalatin finnau. So nau dia sama kan. Kalau solat juga kepada yang layak menerimanya iaitu Allah Subhanahu wa taala. Mustahiqihi. Taslimu ainil wajib wal misl fil af'al wal a'ras ijaduha wal ityanu biha fa inal ibadah haqqullah taala. So dia bagi keterangan di sinilah. Maksud taslim tu taslim ain wajib dan juga taslim yang serupa dengan ain wajib. So taslim ainil wajib ataupun taslim mislil wajib. Taslim tu sama ada dalam bentuk perbuatan, af'al, ataupun dari sudut sifat al-a'rad. Ialah maksud dia mewujudkan benda tu, ijaduha. Buatlah. Buat makna ijad, kemudian serahkan, ityan biha. Bring the wajib, al-ityan, ijaduha wal ityanu biha. So sebab asal dia ibadat ni ialah hak Allah Subhanahu wa taala. Fa inal ibadah haqqullah taala. Jadi hamba kerja dia ialah dia kena tunaikan ibadat tersebut. Selepas tunaikan, makna tunaikan itu ialah menyerahkanlah. Wa yusallimuha ilaihi. So sini dari segi ta'rif dia tak sebutlah pada waktu-waktu bila, sebab dia nak ta'rif secara umum kerana zakat kan, zakat tak adalah berkait dengan masa kan. Dia juga ibadat.
macam amanah ke, nazar-nazar ke. So tak ada kait dengan masa, sebab tu dari segi ta'rif tu tidak dimasukkan menyerahkan bila-bila. So wajib di sini, maksud wajib menyerahkan ainul wajib, sebab wajib dalam Hanafi kan ada yang khusus, ada yang tak khusus kan. Maknanya kalau yang wajib khusus tu lawan dia fardu. So fardu level paling tinggi sekali. Wajib yang kedua. Tapi dalam takrif dia sini bukan level, bukan tu maksud wajib dia termasuklah fardu. Ma ya'ummut al-fard. So kalau Syafi'i tak ada masalah guna wajib sini sebab wajib sama dengan fardu. So dia terpaksa diterangkanlah Syiah ni sebab dia membezakan antara fardu dan wajib. Okey, seterusnya pembahagian ada kan. Pembahagian ada. Saya dia bagi dua tadi, wajib ada dua, satu ada, satu qada. So yang ada ni pula, summal ada'u, ada dua jenis juga. Nau'ani. Satu, ada tu kita panggil ada yang sempurna, kamilun. Yang kedua, ada yang kurang sempurna panggil qasirun. Kalau lengkap semua sifat-sifat yang dikendaki dalam amal ibadat tu, kita panggil kamil lah. Tapi kalau ada sikit kekurangan dalam amal ibadat kita tu, sifat amal ibadat kita, dia panggil qasir. Seperti kamil, contoh kamil. Dalam bab solat. Mislu ada'is solat. So ada solat, paling komplit dia, solat tu mestilah secara berjemaah. Kan? So, kalau berjemaah, mesti ada imam dia. Dan imam tu mesti imam yang muttaqi. Tak, lawan dia tak boleh imam yang fasik. So kalau kurang, imam fasik lah. Jamaah maknanya lawan dia sembahyang yang bersendirian, munfarid. Dipanggil adat juga kan? Tapi yang adat tu ada yang qasir lah. So mislu ada'is salah fi waqtiha. Solat dalam waktu dia secara berjemaah. So kalau di luar waktu dia, kita panggil qadha lah. Tapi masih lagi dalam waktu, tapi secara berjemaah, ini komplit lah. Nanti ada tambahan dia lagi lah di bawah tu. Ini salah satu contoh lah. Sebab kalau ada jemaah maksudnya, adalah tu imam dia. Tu imam dia kena tu imam yang muttaqi, bukan yang fasik. Nombor dua dia. Solat yang maksud ini, solat yang fardu. Kerana jamaah, kan? Li'anna jamaah fima adaha sifatu kusuri. Kalau bukan dengan jemaah, dia kira sebagai kurang sempurna lah, macam orang yang ada jari lebih, maknanya ada kecacatan pada tubuh dia. Ataupun bab tawaf. Awit tawaf. Fi mislu ada'is salat, mislu ada'it tawaf. Menunaikan tawaf. So tawaf dengan berwuduk, dengan taharah. Sebab tawaf dalam hadis sebut tawaf ni macam solat. Tawaf seperti solat. So solat mestilah dengan taharah. Okey, yang ni Quran. So Quran kata, hadis kata tawaf macam dengan tawaf seperti solat, dan solat taharah. Maknanya tawaf tu kena dengan taharah. Tapi ada hadis mengatakan, Quran pula kata waliyatawafu bil baitil atiq kan. Adalah tawaf di Kaabah. So Quran guna perkataan tawaf saja. Dia tak sebut situ tawaf bersama dengan taharah. So makna Quran sebut hanya tawaf. So hadis sebut tawaf tu solat, makna taharah. So dua yang bertentangan ni. So kita amalkan dua-dua dengan mengatakan bahawa tawaf ni fardu dan taharah ni hukum dia wajib. Kan Hanafi kan dia bagikan fardu dengan beza antara fardu dengan wajib. Jadi solat tawaf dengan menunaikan hak-hak yang wajib dia seperti wuduk, maka itu dianggap sebagai sempurna. So kalau dia meninggalkan perkara yang wajib, mana tawaf tanpa dengan wuduk, tawaf dia masih sah tapi kena bayar dam. Sebab haji apa-apa kekurangan yang kita lakukan, so mesti diganti dengan ditampung oleh dam, denda.
Begitu juga dengan contoh adal kamil ni, ialah kalau ni bab ibadat kan, dua ni bab ibadat. Yang ni bab muamalah. Sebab muamalah pun sama juga, perintah daripada syarak supaya kita menunaikan hak-hak dia. So, bila berlaku jual beli, akad jual beli, maka wajiblah menyerahkan barang bagi pihak penjual, dan bagi pihak pembeli kena serahkan saman, harga tadi. So mislu taslimi al-mabi'. So wajib seperti wajib yang kamil ialah menyerahkan barang yang dibeli tadi secara saliman, tak ada cacat cerla. Sebagaimana kamak tadahu akad, sebagaimana yang dikendaki oleh akad. Maksud akad tu macam mana barang yang dikendaki, macam itulah. So kalau kita menyerahkan barang tu ada kecacatan, so itu dikatakan kita telah menunaikan ada yang qasir. Ittadahu akad ilal mushtari. Diserahkan wa taslimu mabi' sini ilal mushtari. Okay, sekarang ni muamalah juga. Kalau seorang tu dia merampas hak orang lain, barang orang lain, ghasib, so dia rampas, jadi dia kena hantar balik kan? Hantar balik. So hantar balik tu kita panggil taslim kan? Menyerahkan semula, itu adat lah. Menyerahkan semula, ada mislu adai, sini kita panggil adat lah, mislu taslimi. So menyerahkan tu. Bukan sini lah, mislu taslimi, bukan lagi mislu adai taslim. So, solat dia panggil adat. Yang ni kita panggil taslim lah. So mislu taslimi, yang ni adai. Samalah adai, yang ni adai taslim. Kisah is adai ghasib lah. So, taslimil ghasib maksudnya adai ghasib. So ghasib tadi orang yang merampas harta orang tadi. So dia kena serahkan balik kan. Bila qadi kata kamu kena hantar barang ni, ditangkap. Kemudian qadi kata serahkan balik harta barang yang kamu curi tu, yang kamu ambil tu. So ini dipanggil taslim al-ainah. Taslimil ghasib al-ainah. Menyerahkan barang yang dirampas. Al-maqsud. Barang yang dirampas daripada pemilik asal dia kan. Al-malikiyah. Taslim tu mestilah sebagaimana yang asal dia lah. Kama ghasabaha, sifat dia gitu. Contohnya kalau dia pergi rampas hamba. So hamba, tiba-tiba hamba tu masa duduk tangan dia, hamba tu pergi curi pula. Jadi hamba masa dia hantar tu, bila dia curi, maksudnya hamba tu sudah, sifat dia sudah ada kekurangan sebab dia kena ganti apa barang yang dia curi apa semua tu kan. Jadi kalau sekiranya ghasib tadi, dia hantar balik ain maksud tadi, so dia telah menghantar seorang gulam, ini seorang hamba yang sudah ada kecacatan. Wa hukmu hadzal naw, hukum ada kamil. Hukum hadzal nawi, ini ada'il kamil. Apa hukum dia? An yuhkama bil khuruji anil uhdah bi. So akan dihukumkan. So bila dihukumkan, dia akan keluar daripada tanggungjawab. Sebab bila ada perintah, so menjadi tanggungjawab kita menyerahkan, menunaikan hak perintah tadi kan. So bila dikatakan kita telah menunaikan, bebas daripada tanggungjawab, bila kita telah serahkan lah, dah tunaikan, dia panggil khuruj daripada uhdah. So uhdah tu mana tanggungjawab, zimmah. Zimmah syarak. Jadi timbullah permasalahan furuk kita tadi yang atas tadi, hasil daripada hukum ni kan. So wa'ala hadha, berdasarkan kepada hukum seorang yang telah menunaikan hak secara kamil, maka terkeluarlah dia daripada tanggungjawab dia terhadap perintah tersebut. Wa'ala hadha kulna, so kita kata dalam masalah furuk, contohnya seorang ghasib, seorang yang ambil barang harta orang lain. Masa dia ambil tu, lepas dia ambil tu, dia pergi jual.
iza ba'a. So bila dia jual barang yang dia curi tadi tu, al-maqsub yang dia rampas tadi daripada tuan dia, bukan, iza ba'a min. Ba'a daripada ni. Jika bila dia menjual kepada. Sebab tu dia guna bawah ni bermakna ala. So ghasib dia pergi ambil barang orang. Kemudian barang tu dia pergi jual kepada Malik. Mana Malik tak tahulah. Malik tak tahu, pemilik asal tak tahu, dia pergi jual kat dia. So maksudnya barang tu sampai kembali kepada Malik kan. So bila sampai kembali kepada Malik, walaupun tak ada akad apa semua, so dia kata yakhruju anil uhdah. So dia beritahu Tok Qadhi, kata saya dah barang itu dah ada tangan dia dah. Oh, si Malik kata, tak, dia jual saya. Dia tak boleh, Malik tak boleh tuntut yang lain kerana yang dimaksudkan ialah menyerahkan kan, menyerahkan barang ainul wajib tadi. So barang yang asal tu kalau siapa tangan dia tak kira kalau cara mana pun. Dia jual ke tak jual ke. Jadi jual ni tidak dikira dalam syarat. Mana lara lah. Jual tu lara. Yang pentingnya barang tu sampai kat dia. Begitu juga sekiranya al-ghasib ni tadi, dia pergi gadai kan. Rahanahu. Dia nak duit, dia pergi gadai kepada tuan dia, indahu. So tuan dia tak tahu. Pun begitu kalau ditangkap ke apa semua, dia kata mana barang tu dengan dia dah. So dia kata, jadi yakhruju anil uhdah. Dia tak perlu ganti balik lagi dah sebab barang tu memang di tangan pemilik asal. Samalah juga perampas tu tadi, barang tadi, apabila dia menghadiahkan, kalau kononnya baik hati kan. So dia pergi hadiah kepada tuan tu. So tuan tu tak tahu tu barang dia. Bila ditangkap, tanya mana barang tu, dia kata barang tu aku dah hadiah kepada tuan dia sendiri. So tuan dia tak boleh, tak ada hak untuk minta benda yang lain, mana itu bukan akad baru. Aku nak, yang ni akad baru dah, dia kata mu hadiah aku nak barang mu curi. Tak boleh tak boleh. So wahbun tadi, hadiah tadi dikiralah lara. Wasallamahu ilaihi. So bila dia telah menyerahkan kembali kepada pemilik asal, maka itu dikira dia telah menyerahkan ainul wajib. Maka bebaslah dia, yakhruju, keluarlah dia daripada tanggungjawab agama. Maknanya terpaksa kena ganti balik kan, ataupun hantar balik barang yang dirampas. Ini yakhruju anil uhdati. Jadi pemberian dia tadi tu, walaupun dengan cara tak kira lah jual beli ke, akad dengan rahan ke, dengan hadiah ke, wahbung ke, itu dikira sebagai akad, sebagai adat. So wa yakunu dzalika sebagai adaan li haqqi. So hak dia menyerahkan balik kan. Jadi istilah yang digunakan tu dalam yang baru dia buat tu, semua lara belaka lah. Maknanya jual beli ke, rahan tadi ke, ataupun hak tadi. Wa yalghu ma sarraha, apa yang dia ungkapkan, apa yang dia nyatakan dengan jelas tentang akad tadi, bihi minal bai', iaitu yang dia nyatakan seperti jual beli, wahab, beri hadiah. Li'anna al-ghasib laisa bimalik. So ghasib dia bukan malik kan. So malik macam mana dia nak jual barang kan? So, laisa bimalik yang boleh menjadikan akad tu sah. Tasihu minhu hadhi tasarrufat. Tasarrufat ni panggil ni, cara yang dia guna ni panggil tasarrufat. Baik, sekarang ni andaian kalaulah ghasib curi barang, curi makanan. Walau ghasaba ta'aman, curi makanan, fa'at'amahu malikahu. Kemudian dia beri makan, curi anggur ke ataupun curi mango ke. Kemudian beri makan balik. Dia beri makan tuan dia. So tuan dia tak tahu, huwa la yadri annahu ta'amuhu. Bahawa itu adalah makanan dia. Al-ma'kul tadi. So macam mana nak kira? So kira juga dia telah menunaikan hak dia. Sebab asalnya untuk makan kan. Asalnya digunakan untuk makan.
Au ghasaba sauban, ataupun yang merampas tu merampas pakaian. Fa albasahu, lalu dia memakaikan kepada pemilik asal. Pemilik asal pun tak tahu barang itu barang dia sendiri. Wa huwa la yadri annahu saubuhu. Itu pun dikira, maksudnya kalau dia ditangkap balik, kata, oh mu curi kan, mu ambil kan, mu rampas kan, you snatch kan, ambil barang tu senyap-senyap. So summa wala yadri annahu saubuhu yakunu zalika adaan lihaqi. Curi ni ambil dengan curi ambil dengan sembunyi. Kalau ghasib ni ambil dengan tidak sembunyi. Itu beza dia. So wa huwa la yadri annahu saubuhu yakunu zalika adaan lihaqi. So kalau dia kena tangkap, mereka kata mana barang tu kata dia tu di body dia tu, tu dah barang. Ini untuk barang-barang yang boleh digunakan teruslah. Tapi kalau barang tu kita proses dah, so bila kita proses kita beri kat dia, tu tak boleh, dia kena ganti. Macam yang dicurinya ialah padi, kemudian tukar beras, terus gandum, kemudian jadi roti. Itu kena ganti. Sebab ain dia dah bertukar. Encik dia bagi sini kan. Adaan lihaqqihi ay lihaqqi malik at-ta'am was-saw. Hadha iza lam yahdus fihi ma yaqta'u haqqa malik. So barang itu tak menyebabkan hak malik itu jadi rugilah kan. Tapi kalau berlaku kerugian kepada hak malik, contohnya bi'angkana daqiqan, asalnya tepung, kemudian dia buat roti, kemudian baru boleh beri makan kepada pemilik tadi. So asalnya dia curi, yang dia ambil tu ialah daging, kemudian dia pergi panggang, dia masaklah, dia panggang, kemudian dia beri makan. Ini tidak membebaskan dia daripada dhaman. Semua dia kena ganti rugi. Ittifaq. Wal mushtari fil bai' fasid. Okay, yang ni tentang masalah tu juga, maksudnya kalau sekiranya barang tu diserahkan kembali, itu dikira sebagai ada kamil tak? Asalkan ain tu betul tu, ain tu kembali kepada kita. So dipanggil ada tu ada yang kamil juga. Kosi kau kamil kita sekarang ni. Kamil lah kan? Ada kamil. Maknanya bebas dia daripada tanggungjawab dia menyerahkan kembali apa yang dia telah ambil. Baik, sekarang ni kalau berlaku jual beli. Dan jual beli itu berlaku jual beli fasid. Terbaik fasid. Wal mushtari fil bai'il fasid. Tengok ta'rif bai'il fasid. Contoh baik fasid ialah baik yang sifat akad dia tu dah terganggu. Sifat akad dia tu. Sama ada bagi pihak mabik tu sendiri, barang tu ataupun kepentingan baik dan kepentingan mushtari. Dia beri syarat-syarat yang menyebabkan memberi keuntungan kepada mushtari dan memberi keuntungan kepada baik. Syarat-syarat tu kan. Itu pun dikira baik fasid. So contohnya baik fasid ialah contoh seperti baik khamar dengan khinzir. So salah satunya pertukaran tu ialah barang yang bukan maliyah. Barang yang bukan mutaqawwimah. Yang tak ada nilai dari segi syarak lah kan. Itu pun baik, termasuk baik fasid. Ataupun jual beli yang mensyaratkan. Wal baik bisyarti la yaqtadhi al-akad. Baik yang bercanggahan dengan akad. So, akad bila kita kalau sekadar akad kita kena serahlah, barang itu tak boleh kita syarat-syarat pula. Syarat maknanya kalau boleh jual beli ni, syarat awak kena hantar barang ni ke rumah saya. Syaratlah. So kalau uruf tu lain kan, tapi kita mensyaratkan. Wa fihi manfa'atu li ahadi aqidain. So kalau mana-mana yang memberi keuntungan, syarat dia tu memberi keuntungan kepada salah satu pihak ataupun memberi faedah kepada barang itu sendiri, ma'qud alaihi. Contoh memberi manfaat kepada ma'qud alaihi, barang.
Akad ni, akad yang diakadkan ke atasnya artinya barang lah. Wa huwa min ahli istihqaq. Dan dia ialah orang yang layak, termasuk golongan orang yang layak menerima sesuatu yang manfaat lah. Misalnya hamba kan. So hamba bila kita syaratkan sesuatu yang boleh manfaat kepada dia. Contohnya, penjual kata aku nak jual hamba perempuan ni. So dengan syarat kamu kena bersetubuh dengan dia. So bila bersetubuh dengan dia, tu manfaat. Hamba tu akan mendapat manfaat, dia jadi umul walad lah. Kan, dia bersetubuh dan dapat anak. So bila dapat anak, jadi umul walad. Bila umul walad, dia yang kita mengajar itu umul walad, mana dia akan bebas bila mana pemilik dia meninggal. So maknanya dia punya qaid dia dengan malik tu, dia takkan jadi barang yang boleh diwarisi lah. So biasanya kalau malik tu, kalau jariah ke ataupun hamba, bila pemilik dia meninggal, so dia menjadi barang wirasat untuk kaum keluarga dia. Tapi bila dah jadi umul walad, tak boleh jadi barang, tak boleh jadi barang yang akan diwarisi. Jadi berlaku kekurangan di situ, manfaat kepada barang itu sendiri. Contohnya, kama idza ba'a abdan. Kalau penjual menjual seorang hamba dengan syarat mustari membebaskan hamba tadi. Syarat. So yang untungnya barang tu kan. Tak boleh juga. Ini dikira baik fasik. Ataupun syarat supaya yudabbiru. Bila dia mati dia merdeka. Ataupun yukatibahu. An ya'takahu bil mustari au yudabbirahu au yukatibahu. Yukatib maknanya membayar sekian kamu akan merdeka. Ini untuk hamba lelaki. Kalau hamba perempuan pula, penjual kata syarat kepada amah ni, hamba perempuan, mu yang beli tu kamu kena bersetubuh dengan dia supaya dapat anak. Jadi barang-barang ni kita telah melakukan akad. So akad dah dilakukan dalam baik fasik ni. So maknanya hak kepada mustari dan hak kepada penjual kan. So penjual kena serahkan barang dia kepada mustari. So mustari kena bayar kimah kepada baik. So fa idza qabada al-mabi' al-mushtari. Kalau sekiranya baik ni baik fasik, sepatutnya baik fasik ni kita kena fasakh. Kena fasakh. So fa idza qabada al-mabi'u al-mushtari fi al-bai' al-fasik. Apabila barang yang dibeli tu setelah sampai ke tangan qabada mushtari. Dalam jual beli fasik, yakunul mabi' madmunan fi yadihi. So dia kata mabi' tadi akan menjadi dhaman. Maknanya segala ganti rugi itu akan ditanggung oleh mushtari lah. Wa yakunul mabi' madmunan fi yadihi wa li kulli wahidin minal muta'aqidain fasquhu. So hukum baik fasik kena fasahkan. Baik itu daf'an lil fasad. Untuk mengelakkan kefasadan tadi. Wa yajibu 'alal mushtari raddu mabi' ila al-bai'. So bila fasah, so mushtari kena pulangkan semula kan? Pulangkan kepada baik kan? Barang tadi. Bila fasah maknanya dia kena pulangkan. Tapi semasa dalam tangan dia tu macam mana? Fa idza a'ara mushtari, masa dalam tangan dia tu. So tiba-tiba mushtari pergi bagi pinjam kepada baik mabik tadi kepada baik beri pinjam. So maknanya sepatutnya dia kena hantar kan? Dia kena hantar dah baik dah fasah dah. So dia kena hantar balik. So barang itu milik baik dah. Tapi kalau akad-akad yang dia buat proses dalam masa dah cancel tu, maknanya kira lara lah kan. Jadi bila dia beri pinjam, maknanya barang itu dah sampai ke tangan baik. So baik tak boleh minta yang lain lagi lah sebab barang ainul wajib dah sampai semula kepada dia. Ataupun mushtari merahankan ataupun mencagarkan barang itu kepada baik. Maknanya baik itu telah sampai, barang itu telah sampai kepada tuannya asal. Ataupun mushtari telah memberikan mabik tadi kepada baik bil ujrah.
Bagi jual bagi sewa lah. So bagi sewa. Dia bagi kepada mabit ni kepada tuan dia, asal dia kata ni saya bagi sewa ni. Ujrah. Tapi barang tu dah sampai tangan dia kan. Hak milik dia asal. So tak perlu lagi dituntut yang lain kerana barang tu dah sampai tangan dia. Ataupun hibah tadi samalah sebiji yang macam tadi. Mustari menghibahkan mabit tadi kepada penjual yakni pemilik asal. Dan penjual tadi, pemilik asal telah pun sampai ke tangan dia. Qabadal bai'. Jadi itu dikira sebagai adat lah kan. Mana mustari telah menunaikan adat hak dia mengembalikan semula ain wajib kepada pembeli. Penjual ekoran daripada baik fasik. Baik fasik kena fasah. Bila fasah kena hantar barang dia. Sebelum hantar tu macam-macam proses dia buat kan. Sebab masa tu jahil-jahil berlaku. So orang ni jual, ni beri ni kan. Tiba-tiba barulah orang beritahu, tak boleh ni. Dia kata semua barang ni. Jadi penjual kata tak boleh. Yang menjual tu kira jual dah tapi hak ni kena hantar balik. So bila dihadapkan mahkamah, so Tok Qadi kata dah barang sampai tangan kamu tu kira dia dah payah balik dah tu, dah serahkan hak kamu tu. Lau a'ara. So dalam proses baik fasid tadi, kalau mustari memberi pinjam mabit itu kepada baik ataupun dia merahankan kepada baik ataupun dia beri upah sewa. Dia menyewakan, jarang dia sewakan barang dia tu kepada pemilik asal. Ataupun dia jual. Kan? Ataupun dia hibah. Wasallamahu yakunu zalika adaan lihaqi. So maknanya dia telah mengembalikan harta dia tadi. Dan lara lah. So tengok lara. Bila lara tak terima lah apa-apa yang akad-akad tu. So bila tak terima, so dia kena kembalikan balik lah apa-apa duit yang dia dapat. Wa yalghu ma sarraha bihi minal bai' wal hibah dan sebagainya. Okay, habis tentang adat kamil. Sekarang ini adat qasir. So adat dua jenis kan. Satu adat yang komplit kita panggil adat kamil, satu lagi adat qasir. Apa maksud adat qasir? Iaitu menyerahkan ainul wajib juga tapi ma'a nuqsan, berserta dengan ada kekurangan dari segi sifat ainul wajib tadi. Kalau ibadat tu lah. Ibadat tu ada kekurangan sifat dia. Bukannya pada zat tu, tapi pada sifat. Contohnya solat kan. Fi sifatih. Nahwu as-solat. So solat dengan rukun-rukun dia. Kalau seseorang itu nahwu solat, tapi semayang tanpa adanya ta'dil. Ta'dil sini maksudnya tak makninah lah. So tak makninah dalam Hanafi tu kira wajib. Bukan rukun. Bukan ain solat. Dia sifat je solat aja. So bila dia bukan ainus solat, so dia sifat. Jadi kalau kita tak tunaikan yang sempurna, tidak membatalkan solat, tapi dikira sebagai dia telah menunaikan satu benda yang kurang. Bila yang kurang kena tampung. Tampung tu lah sujud sahwi ke apa ke kan. So dia kata ta'dil ialah tamanina dalam solat dengan sepenuhnya. Sebagaimana yang dikendaki oleh syarak. Samalah juga dengan tawaf. Nahwu at-tawafi muhdisan. Tawaf secara semayang tawaf tanpa taharah, tanpa wudu. Kan sebab tadi dia kata berwudu kira wajib. Dalam fardu ada wajib. So kalau fardu kurang dalam fardu batal. So kurang dalam wajib tidak membatalkan tapi ditampung. So ditampung oleh amalan yang lain. Macam bayar dam lah sini. Kalau sini kena bayar dam. Kalau sini kena sujud sahwi. So tawaf muhdisan. Dan samalah juga ini bab ibadah. Ada qasir lah kan? So ada qasir. Wa nahwu raddi al-mabi'. Ini bab muamalah. Menyerahkan, memulangkan barang yang dibeli al-mabi', dan barang yang dibeli itu dia terlibat masyghulan dengan hutang.
Contohnya kita beli hamba. So beli hamba, so hamba tu duduk, belum duduk tangan lagi mustari tapi duduk tangan baik. So hamba pergi berhutang. So bila hamba tu berhutang, maksudnya dia terlekat hutang lah. So hamba tu sudah terlekat hutang, barulah baik itu serah kepada mustari. So dia menyerahkan seorang hamba yang ada sifat kekurangan iaitu terlibat dalam hutang. Ataupun dia pergi buat jenayah. Dia pergi bunuh orang ke, dia pergi berzina ke, kan menyebabkan dia akan dihukum lah. Jadi sifat buat jenayah tu dia anggap sebagai sifat, bukan ain dia tu, body dia, tapi sifat dia. Samalah juga dengan harta yang dirampas. Kalau ghasib, perampas tadi, dia menyerahkan semula al-ghasib. Barang yang dirampas, waradal maghsubi al-mubahi mubaha. Hal. Waradil maghsub mubaha dami bil qatl. Kita rampas barang dia sini, hamba lah. So hamba tu pergi curi, pergi bunuh orang. Jadi dia kena qisas lah kan. So halal darah dia lah qisas. Dia panggil mubah ad-dam dengan sebab dia membunuh orang bil qatl. Pun dikira kalau sekiranya baik menyerahkan kembali barang itu kepada mustari, menyerahkan dalam keadaan mustari itu memiliki sifat bukan sifat asal lagi. Sifat asal dia bebas daripada segala kesalahan. Ataupun samalah dengan tadi, dia mas'ulan bidain. Dia rampas barang kita, yakni hamba, kemudian hamba tu pergi beli berhutang. So dia terlibat ataupun dengan jenayah yang lain. Awil al-jinayah seperti berzina dan sebagainya. Bisababin. Jenayah dengan apa-apa sebab lah. Indal ghasib. So semua tu berlaku indal ghasib. Indal ghasib. Ketika di tangan ghasib. Maka barang yang maksud tadi, hamba tadi, kalau kita serahkan kembali kepada tuan dia, kalau ghasib tu serah kembali barang tu, so barang tu semua hamba-hamba tu dalam keadaan sifat yang tidak sempurna. Baik, kalau dua orang berhutang, seorang pemiutang, seorang yang penghutang. Ini malik lah, tuan. Wa ada misli lagi ya. Nahwu adai az-zuyuf. So zaman dulu kan duit ni dia kira tempur-tempur aja. Duit dinar. So dia tempur-tempur, jadi kualiti tu kadang-kadang tak sama. Harga 20 riyal, sama 20 riyal, tapi kualiti yang ada dalam tu yang tu berbeza-beza. So dia kata harga 20 dinar, memang 20 dinar, dah tulis 20 dinar. Tapi masa tempur tu, ada koyak lah, ada yang campur tu lah, campur ni lah. So ini dipanggil zuyuf. Kalau kurang tu, nilai dia tu kurang, mutu dia kurang, panggil zuyuf. Yang baiknya ialah yang jiat lah. Kita berhutang 20 dinar ke 20 dirham ke, so kita bayar dengan kualiti yang tak bagus. Panggil ada uzuyuf. Dia panggil ada qasil lah kan. So sifat dia tu, sifat dirham ataupun dinar dia tu kurang. So ada uzuyuf, hiya ma yaruddul baitul mal. So kalau uzuyuf ni baitul mal tak terima lah. Kalau peniaga ni dia terima, mana-mana pun dia terima barang-barang kata baitul mal, mana jenis yang macam ni baitul mal tak terima. Wa hiya ma yarudduhu baitul mal. La at-tujar. Tujar sama-sama dia orang tu okey je berjalan dia. So mana kalau dia tunaikan juga, so kita panggil ada al-qasir dengan yang kurang mutu dia. So maknanya dia punya pemilik tu dia tak tahulah. So dia tak tahu tu kurang. So kalau dia tahu, awal bagi dia tolak. Ni dia tak tahu. So tak tahu pun kira macam, kalau dia kata mudah bayar tak, aku bayar dah. So bayar tak kira lah sebab
Masih berjalan, benda tu okey je. Cuma ni mutu dia kurang. Sebab tu dia bagi sini syarat iza lam ya'lami ad-da'i zalika. Kalau sekiranya pemiutan tu dia tak tahu yang tu zuyuf. So kalau dia tahu, dia tolak awal-awal lagi. So dia dalam keadaan dia tak tahu. So tak tahu, ini menguatkan lagi tentang ada'ul qasil lah. Qaid ni bawah hasyiah tu macam qaid ni. Nak tentukan iza ni apa benda ni. Iza ni qaid apa ni? Qaid ihtirazi ke ataupun qaid ittifaqi. Kalau dia tak tahu kira kamil ke qasir? Kalau dia tak tahu kamil ke qasir? qasir, kalau dia tak tahu, bagai tu sebenarnya segi bagai tu memang sifat dia sifat yang kurang dah kan. So bila mutu dia, mutu tu qasir, sifat bila sifat tu qasir, ada qasir lah. Yang ni dia sebut yang ni kerana dia nak kata kalau dia tahu, nescaya dia akan dia awal-awal lagi tak terima. Dari segi adatan dia tak terima lah. Kan az-ziyafah fa innahu ada'u qasir. Sini ada sikit dia kata li'annahu idza 'alima ad-da'i wastawfahu ma'a dhalika. Kalau dia tahu, dia terima juga dan dia tak tolak, itu dipanggil ada' kamil li suquti hakil an wasfil jaudah. Sebab dia sendiri gugur kan, dia tak kisah sangat, dia tahu. Tapi yang ni nanti tak tahqiq mana ni. Kan? So dia gugurkan sendiri. So walaupun dia gugur, tapi barang tu barang yang dia ialah asal barang tu bukan sifat malik tu reda tak reda. Jadi yang ni tak boleh pakai ni, nanti kalau bawah ni tulis. Sebab tu dia kata kazakilah lah. Jadi kenyataan macam ni dengan hanya semata-mata pemilik tu reda, dikira sebagai ada kamil, tak boleh. Sebab itu pertimbangan apa yang kamu guna tu. Sebab tu dia kata wafihi nazarun. Sebab ada kamil tu mestilah sifat tu sifat yang kamil. Sifat asal tu. Okay, wa hukmu hadzal naw'. Wa hukmu hadzal naw', hukum ada qasir ni ialah annau in amkana jabru nuqsan. Kalau sekiranya ada kemungkinan untuk menampung jabru an-nuqsan tadi, menampung kekurangan tadi dengan kita menghantar yang ada benda yang misli, yang serupa, situ maksudnya yang serupa yang dibenarkan oleh syarak lah. Macam sujud sahwi ke apa tadi kan, penetapan oleh syarak, boleh tampung dia, kita panggil misli. Maka kekurangan itu kira ditampung lah. So yun jabaru, apa baca yun jabar pula? Patut yang jabiru lah kan? Ni pun dah fi'il azim kan? So yang jabiru nuqsan bil masal. Dahlah dia buat nota bawah tu ada naik fa'ilnya. So bila ada naik fa'il tu kira okey dah. Sebab melainkan kata tak ada naik fa'il tu, bolehlah kita kata yang ni jadi naik fa'il, jar majrur ni. Bolehlah baca. Sebab kita katakan zahaba fi'il lazim kan, tapi zahaba bihi jadi mutaaddi. So bolehlah kita nak buat zuhiba bihi. So yang jabiru bihi bil masal. So kita tertampunglah dengan masal misl, bukan masal, misl bil misli yang diberikan, yang ditaslimkan. So kalau tak ada jenis, maknanya syarat tidak tetapkan. Maknanya kalau kurang ni mungkin nak buat gini, mungkin nak buat gini. Kan? Kalau syarat tak tetapkan, wa illa, maknanya kalau tak ada syarat tetapkan, yasqutu hukmu nuqsan. So nuqsan yang kita taslimkan tu, gugur. Yasqutu hukum nuqsan. Yasqutu hukmu nuqsan, wa illa yasqutu hukmu nuqsan. Maknanya gugur hukum nuqsan, maknanya kira yang dia tunaikan tu kira ada lah. Kira ada, tak perlu lagi ganti-ganti, tapi dia dikira berdosa lah. Illa fil ism. Kalau sengaja lagi, dia akan nak kena berat lah kan. So walaupun tidak wajib dia ganti apa-apa, tapi dia tetap berdosa kerana menyerahkan sesuatu yang kurang. Jadi berdasarkan usul ni, maknanya hukum dia ni, kalau syarat menetapkan ada gantinya, yang nuksan ni, so kita kena ganti. Kalau jenis tak ada, maka dia gugur. Jadi timbullah masalah furu' sini. Wa ala hadha iza taraka ta'dilul arkan.
Idza tarakat ta'dil arkan. So kalau dia meninggalkan tumaninah rukun solat ni kan, dalam bab solat tadi kan. So la yumkinu tadarukuhu bil misl. So tumaninah sendiri tu kita nak ada ni. Ada tak? Boleh ganti dia. Tumaninah sendiri nak ganti tumaninah panjang mana semula, tak ada. Sifat tu tak ada, dah tak diterangkan oleh syarat. Syarat tak kata mu kena ganti sebiji seperti mana tumaninah yang telah ditinggalkan. Sebab tumaninah ni is la misla lahu. Tidak ada misilnya yang serupa dengan yang kita boleh ganti. Dari segi akal pun tak ada, dari segi syarat. Syarat tak tetapkan, akal pun tak. Akal maksudnya dia tu jenis ard. Dia jenis ard, bukan zat kan. Kalau zat tu bolehlah kita tengok mana-mana kita boleh tunaikan. Ini dia ard, tumaninah, satu benda yang maknawi. So benda maknawi, kau ni tengok, ni mu tumaninah ni panjang, tumaninah mu, ni pendek. Tak boleh kan. Tak boleh nak tetapkan dia punya standard tu. So dari segi akal tu tengok, syarat pun tak tetap kan. So kalau tak ada macam ni, maka gugurlah indal abdi fasaqata. So dia tak perlu menghantar balik misil tadi. Dan tidak ada dhaman. Tak perlu bayar balik, ganti balik apa yang tercuai tadi. Syait, melainkan dia menanggung dosa. Dan dia kena bertobat lah. Tobat ni kekurangan yang dia berikan. Baik, sekarang ini hari raya. Walau tarakas salata fi ayyami tashrik, faqadaha fi ghairi ayyami tashrik, la yukabbar. Li'annahu laysa lahu takbir bijahr syar'an. Baik, hari raya kan? Hari tashrik wajib dalam Hanafi lepas sembahyang tu, setiap kali lepas sembahyang hari tashrik wajib kena takbir. Wajib. Melalui perbuatan Rasulullah, sahabat apa semua tu, ijma' mengatakan bahawa ini wajib bertakbir selepas solat. Selepas solat. Mula daripada hari Arafah tu sampailah ke hari yang terakhir, hari Tashrik, sepahasa. So kalaulah katalah masa hari Tashrik tu dia terqadha sembahyang. So sembahyang qadha dia tu nak kena takbir juga ke? So walau tarakas salata fi ayyami tashrik. Kemudian dia qadha, faqadaha fi ghairi ayyami tashrik. So dia qadha tu selepas hari tashrik, tak ingat ataupun uzur lah apa semua kan. So selepas ayyam tashrik barulah qadha. So adakah dia kena takbir? So dia kata la yukabbiru. So dia tidak perlu takbir. Sebab takbir pada hari raya tu dia khusus. Dia khusus. Dia untuk hari raya dan dia khilaf qiyas. Bercanggah dengan qiyas. Sebab zikir-zikir ni asalnya secara sirri. Yang ini diizinkan oleh syarak. Wazkurullah fi ayyamin ma'dudah. Itu dalil untuk apa kan? Untuk bertakbir lah pada hari raya. So dalil ayat Al-Quran juga maknanya zikir tu kena secara sirri. Allah dengar. So maknanya yang ni tu di luar khilaf qiyas lah. So dia tetap untuk waktu tu sahaja. So maknanya kalau untuk yang lain tu tak perlulah. Kan? Li'annahu laysa lahu takbir bil jahr syar'an. Dari segi syarak tidak dikira sebagai jahar. Mana takbir ni tak ada dalam syarak secara jahari selepas solat. Melainkan waktu tu aja diizinkan. Takbir fi ayyam tashrik innama huwa al-ma'sur an khalilillah jahr fiha wa qad madat fasaqatat. Hari tu dah berlalu, hari tashrik dah tak ada, maka dah gugur dah. Cuma dalam furuk masail Hanafi tu dia lain sikit dari segi masa hari tashrik tu bila takbir tu Imam Abu Hanifah hari raya aja. Tapi Sahibain sampai ke hari tashrik lah, habis hari tashrik takbir tu. Di fatwa Hanafi pakai yang Sahibain. Qulna. Baik, kalau yang ada misil. Ada misil. So kita kena datangkan misil lah. Contohnya wa qulna fi tarki qiraatil Fatihah. Kan?
fi tarki qiraatil Fatihah. So baca Fatihah dalam Hanafi hukum dia bukan fardu, wajib. Yang fardunya baca mana-mana ayat Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Itu yang fardu. Jadi mana kalau tinggal yang wajib tu, maknanya dia ditampung oleh misil kalau misil ada. Begitu juga kunut untuk semaya witir. Semaya witir sebab tu kita tengok orang India, kalau masjid India ke apa semua kan, dia semaya witir tu dia sekali dengan kunut. Kunut wajib. Dan tasyahud wajib. Takbir pada hari raya. Wa takbiratu solat Idain wajib. Qabla qiraah innahu, yang ni jenis yang ada boleh ditampung kan, syarat bagi, iaitu yang jabiru nuqsan. So nuqsan dia tertampung dengan hanya sujud sahwi, kerana ini dianggap sebagai misl oleh syarak. Samalah jika kalau dia tawaf, walau tawafa tawaf al-fardi. So tawaf ada tawaf yang wajib, ada tawaf fardu kan. So ada tawaf sunat. So lau tawafa tawaf al-fard muhdisan, tidak berwudu. So tawaf dengan berwudu hukum dia wajib. Wudu tu wajib. So kalau tak tunaikan yang wajib ni, kena ditampung. Kalau ada misil, tunaikan misil. So ada syarat tetapkan kena bayar dam. Yang jabiru zalika nuqsan bidam. Wa huwa mislun lahu. So dam tadi, dam jenayah dilakukan, kesalahan yang dilakukan itu ialah dianggap sebagai mislun li nuqsan dari segi syarak lah. Mana misil tak serupa pun kan. Tapi dia anggap sebagai serupa. Yang ni pula, wa ala hadha, berdasarkan kepada ni juga. Yang tak ada misil tak payah ditunaikan kan. Yang tak ada misil. So, law adda zayifan. So, kalau dia berhutang tadi, Madiun, orang yang berhutang, dia telah tunaikan dengan kualiti yang tak kualiti, zayifan. Ganti yang berkualiti. Duit tadi, duit dinar tadi, ataupun dirham. Tiba-tiba duit tadi fahalaka indal qabis. Musnah, binasa. Situ tak kiralah dia belanjakan ke apa ke. Kan? Fahalaka indal qabis, di tangan pemiutang. So la syai'a lahu 'alal madyun. So dia telah serahkan kan? So dia telah serahkan, mana dia tak, dan yang ni pula sifat ni, zayif ni sifat. So sifat dia tak ada misil. So bila dia tak ada misil, masa kalau dia tutup balik, dia kata ada orang beritahu dia kata duit tak elok lagi. So dia kata tak perlu ganti lah. So la syai'a 'ala madyun. Ini di sisi Abu Hanifah. Li'annahu la misla li sifatil jawdah. Kerana sifat berkualiti tak kualiti ni, dia tak ada misil. Kerana dia jenis wasf, bukan zat. Wasf ni kita tak boleh ceraikan dia, yang nak supaya ni. Tak boleh. Wasf, benda yang nisbi dia. So tak boleh ceraikan dia secara berasingan, munfaridatan. Li'anna misl apa tu? Li'annahu la misla li sifatil jawdah. Judah ke jawdah? Judah lah. Al-judah. Munfaridatan. Tak boleh diceraikan secara berasingan, yang memungkinkan, sehingga memungkinkan kita menampung dia kan, dengan memberikan yang misl. Kalau boleh ada kita ceraikan dia, tunjuk anak macam ni, bolehlah. Tapi sifat je, sifat berbeza-beza. Ni dia gambarkan ni yang zaman tu lah, duit zaman tu dia anggap sebagai sifat. Dalam kualiti dia susah nak teka yang ni, macam ni nak, ni macam nak, sebab tempur aja waktu tu kan. Okay, sebelum ni kita dah sentuh tentang perkara-perkara ibadat yang kalau sekiranya benda tu wajib, adat, dan kalau tidak ditunaikan secara kamil, maka kalau ada jenis yang kita boleh tampung dia kan, boleh tampung dengan misil. Kalau benda yang kalau ibadat tu ada jenis yang boleh tampung dengan misil, macam boleh
ada sujud sahwi ke apa semua kan, ataupun dalam tawaf kita boleh tampung dengan dam, maka boleh dilakukan nuksan itu dengan ditampung dengan misl yang ditetapkan oleh syarak. Okay, sekarang ni dia masuk bab hukukul ibad, hak-hak kemanusiaan. Adakah boleh ditampung ataupun macam mana? Walau sallama al-abda, pada kata sekiranya kita ada ghasib, ada ba'id, ada perampas dan juga ada penjual. Perampas dia telah rampas seorang hamba lah, al-abdun. Dan penjual dia telah menjual seorang hamba, abd. So masing-masing ghasib dengan ba'id mesti memulangkan barang itu kepada tuan dia. Kan kalau ghasib kena serahkan kepada malik. Kalau ba'id kena serahkan kepada mushtari. Walau sallama al-abda, kalau sekiranya ghasib ataupun ba'id menyerahkan hamba yang ada di tangannya dan tiba-tiba hamba ketika berada di tangan dia itu mubah dam, dihalalkan darah dia. Maksudnya dia telah melakukan jenayah, bunuh orang misalnya, masa di tangan ghasib rampas hamba tu, tiba-tiba hamba tu pergi bunuh orang. So hamba tu dah jadi mubah dam. Ataupun hamba tu telah dilakukan akad jual beli dengan mushtari. Ba'id telah jual kepada mushtari. Cuma ba'id belum lagi serah kepada mushtari. Masa di tangan ba'id, hamba tu telah bunuh orang. So maknanya hamba tu sekarang ni sudah memiliki sifat mubah dam, mana halal darah dia. Disebabkan oleh jenayah yang dilakukan ketika mana di tangan ghasib. Ataupun jenayah itu terjadi tahaqqaqat indal ba'id. Di tangan ba'id selepas berlakunya akad jual beli. Ba'dan ba'id. Maksudnya akad jual beli berlaku tapi belum lagi taslim. Okay, sekarang ni dia serah dah. Ghasib, ba'id. Serahkan hamba dia kepada malik, yang ni serah kepada mushtari. Tiba-tiba hamba tu masa duduk di tangan malik, tangan mushtari, meninggal dunia. Fa'in halaka, jika meninggal hamba tadi selepas ditaslimkan, indal malik ataupun indal mushtari, dan sebelum hamba itu diserahkan kepada wali yang bertanggungjawab nanti ke atas hamba tadi, kan hamba ni mubah dam. Sama ada dia boleh bunuh ataupun dia boleh jadikan dia sebagai hamba. So dua lah, maknanya dia bunuh. So sini maksudnya dia kata kalau qabla dafa, sebelum diserahkan, mati di tangan dia. Jadi maksudnya di sini apa yang berlaku ialah ghasib dan juga ba'id telah melakukan adat. Kan? Diserah tu maknanya adat lah. Semua adat dia tu adat yang qasid. Dulu kita sebut adat kamil ke adat qasid ke adalah adat. So bila dia telah serahkan, walaupun mati sini, so lazimahus saman. So bagi pihak mushtari, kalau dia belum bayar lagi kepada ba'id, so bila barang tu telah sampai ke tangan dia, maknanya ba'id telah melunaskan tanggungjawab dia dan mati. So mati lagi bukan lagi tanggungjawab ba'id. Jadi makna mushtari kena bayar harga belian dia tadi, dipanggil saman. Wabari al-ghasib, manakala yang ghasib pula tadi kan, malik sampai ke tangan dia, mati. Mana dia rugi kan? Barang dia maknanya hamba dia mati. So hamba dia mati tadi, dia rugi, adakah dia boleh tuntut pampasan daripada ghasib? Tak boleh. Sebab ghasib dah tunaikan dah. Walaupun sifat yang ada pada hamba tadi sifat yang qasid, mubah dam. Sebab dia mati pun mati by nature kan. Fa in halaka indal malik. Wa bari al ghasib. So ghasib tidak bertanggungjawab lagi, bebas dia daripada dituntut
supaya memberi ganti rugi. Sebab mempertimbangkan bi'atibari aslil adat. Maknanya adat tu, asal adat tu berlakukan walaupun qasir kan. Okey, ini halak dia mana mati bukan melalui qisas lah. Baik, kalau dia mati melalui qisas, wa in qutila, disebabkan oleh jenayah yang dia lakukan, bitilkal jenayah. Maka ada dua pendapat sini. Satu pendapat Abu Hanifah, satu pendapat Sahibain, ini Abu Yusuf dan Imam Muhammad. Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad. Bagi Imam Abu Hanifah, so dia kata dia tengok kepada punca bila dia mati disebabkan oleh jenayah yang dilakukan. Jadi mati dia tu maknanya mati, adakah disebabkan mati oleh, kita nak sandarkan tu mati pada malik atau pada mushtari. Kalau tidak rugilah kan? Rugilah. Yang ni tak apalah, mati tu mati bukan melalui qisas. Yang ni mati qisas. Wa in qutila bitilkal jinayah. Maka disandarkan istanada kematian dia halak kepada sebab yang pertama. Sebab punca sebab dia jadi halak. Sebab dia matinya mana? Sebab dia matinya sebab jenayah yang dia lakukan semasa di tangan ghasib. Masa di tangan ghasib lagi. So maksudnya kalau dia tak serah pun memang orang tu memang hamba tu kena qisas juga. So bila hamba tu kena qisas, artinya kena qisas, maknanya hakikatnya asalnya masa di tangan ghasib, kalau dia melakukan jenayah, dia bunuh orang, so sepatutnya dia kena qisas kan. So bila kena qisas dia mati. So bila mati mana mungkin dia nak serahkan kepada malik? Tak mungkin kan. So maknanya dia tidak melakukan adat. Jadi seolah-olah adat tu tak berlaku walaupun dia serahkan. Kerana asal kita tengok kepada yang asal. So fasara, maka jadilah ka'annahu lam yujad al-adat. Seolah-olah adat tu tak berlaku lah di sisi Imam Abu Hanifah. So bila adat tu tidak ditunaikan, maknanya dia tak serah hamba tu kepada malik, tiba-tiba hamba tu mati. Jadi apa yang kena buat? Dia kena gantilah kan. Sebab tu dia kata dia kena bayar qimah lah. Maknanya ghasib tu kena bayar qimah. Tapi yang Abu Hanifah, yang Imam Abu Yusuf dengan Imam Muhammad, dia lain pula. So bagi dia maknanya adat tu telah dilakukan, adat qasir. Adat tu macam disebutnya, adat ni asal adat tu berlaku. So bila ada asal adat tu berlaku, kan? Bagi jual beli, maknanya barang kalau sekiranya kita hantar tu, sebab apa dia adat tu adat qasir? Sebab ada nuksan itu kan, ada aib pada barang. Aib pada barang tidak menghalang berlakunya taslim. So taslim boleh dilakukan secara sempurna. Taslim tu. Cuma bila aib tu berlaku, aib akan diiktibarkan. Aib akan diiktibarkan maksudnya mushtari, maknanya kalau meninggal dunia tadi kan, maknanya hilang terus mati, maka dia boleh tuntutlah, maknanya tuntut keaiban yang dilakukan oleh, contohnya masa belum ada aib harga dia 1,500 hamba tu. Kalau ada aib harga dia 1,000. So maknanya mushtari boleh tuntut daripada baik kekurangan yang ada pada barang tadi. Maknanya ada lagi 500 kan. So dia boleh tuntut lah. Tapi bagi kes ghasab, dia lain sebab jenayah itu dilakukan oleh ghasib. Jenayah dilakukan oleh ghasib. Kemudian mati. So maksudnya dia sama dengan Abu Hanifah, maksudnya dia boleh tuntut daripada ghasib. Mana malik boleh tuntut daripada ghasib. Ini dia kata, kalau ikut Abu Hanifah, malik boleh menuntut qimah daripada ghasib. Untuk kes ghasab lah, sebab dia seolah-olah macam tidak melakukan adat kan. Kemudian untuk kes baik pula, fayarji'u bi jami'is saman. So maknanya kalau mushtari
dia boleh ambil baliklah saman yang dia serahkan kepada baik. Saman yang telah serah kepada baik, dia boleh ambil balik. Sebab barang dah mati, tak ada. Tak ada seolah-olah dia tidak, belum lagi menunaikan, ada. So, boleh ambil balik. Sebab sebelum ni dia telah serahkan duit, tiba-tiba mati kan. Li'anal adat kana naqisan. Adat memang nakis. Dalam keadaan nakis tu tiba-tiba dia halak. Kan dia halak. So maksudnya dia akan kembali kepada punca asal dia lah. Punca asal dia, kenapa dia halak. Punca asal dia mestilah yang awal tadi. So yang awal, kalau sekiranya belum berlaku adat, apa yang akan berlaku? Berlaku macam seolah-olah macam dia tidak melakukan adat lah. Wa indahuma, di sisi Abu Yusuf dengan Muhammad, hadza wa indahuma hadza litaslimin kamil. So dia masih lagi berlaku penyerahan yang sempurna. Li'anna al-aib, kerana aib dia tidak menegah kesempurnaan taslim. Maksudnya masih boleh diserahkan. Wa huwa aibun indahuma. Wa huwa aibun indahuma. Maknanya penyerahan yang qasir itu dianggap sebagai aib, ataupun wa huwa aibun indahuma, ada qasir. So ada qasir disebabkan oleh aib. So dia aib lah. Wa huwa aibun indahuma. Dan dalam jual beli kita panggil, kalau aib tu kita boleh tuntut nuksan dia lah. Dalam mengikut Abu Hanifah, sahiban kita boleh tuntut harga yang asal tolak harga yang nuksan. Fayarji'u bi nuksan. So boleh ambil balik yang nuksan. Macam tadi RM500 contohnya. Cuma beza sini ialah dengan Abu Hanifah dengan sahiban dalam bab wal khilafu fi suratul bai' saja. Khilaf bai'. So kalau bai' di sini kan khilaf. Maknanya Abu Hanifah boleh ambil semua. Boleh rujuk semua. Seolah-olah macam adat tu belum berlaku kan. Kalau Abu Hanifah boleh ambil semua kan. Fayarji'u bi kematian al-ghasib, sebab dia tak melakukan adat. Sama juga dengan mustari, dia boleh ambil balik saman yang telah diserahkan kepada baik. Kerana dia sudah kehilangan barang tadi, yang ini hamba. Tapi bagi kes ghasab, dia lain lah. So ghasab, Abu Hanifah dengan sahibain lain. Sebab bagi sahibain di sini, sebab dia kata yang buat salahnya ialah jani. Jani ni, yang buat salah ni ialah ghasib. Ghasib. So yang ni beza dua ni. Yang kes baik aja. Li'anal baik, kalau sini kan dia kata li'anal baik, li'anal aib la yamna'u tamama taslim wa huwa aibun indahuma ni. Ini bab baik aja. Bab baik. Tapi kalau lebah ghasab, sebab ghasab dia sama. Abu Hanifah dengan sahibain. Sebab dalam bab ghasab ni, so yang buat salahnya sebenarnya ialah jani. Jani ni ialah ghasib. Dia termasuk, dia yang curi. Dia yang rampas. Ya, kerana rampasan dia tu menyebabkan matinya. Kalau jual beli tadi, penjual dia tak ada kena mengena dengan semua, sebab barang tu belum diserahkan je. Kalau yang ni memang dia rampas pun, dia yang punca. Sebab itulah, maknanya kalau meninggal dunia, abdun tadi kalau dibunuh, maka dia boleh tuntutlah. Malik boleh tuntut keseluruhan khimah daripada ghasib. Okay, satu lagi masalah, kalau hamba perempuan ni telah dirampas, wal maksubah. Dan apabila dia diserahkan, idza ruddat. Ruddat pula dalam keadaan hamil. Dia berzina lah. So berzina ni sama ada dengan orang lain ataupun dengan ghasib tu sendiri. Dengan satu perbuatan. Berzina tu ketika duduk di tangan ghasib. Indal ghasib. Kemudian dia ruddat ni dia serahkan balik kan kepada Malik. Dia diserahkan beranak. So masa beranak tu meninggal dunia. Famatat bil wiladah. Ketika di tangan Malik. So macam sekarang ni, boleh dapat pampasan balik tak? Boleh dapat khimah balik tak? La yabra'ul ghasib anid dhaman inda Abu Hanifah. So tidak bebas ghasib. Kan seolah-olah dia tidak, sebab punca mati di sisi Abu Hanifah ialah aluk.
mati. Asalnya alu. Alu mana mani yang ditumpahkan lah. So mani itu ditumpahkan bila? Ketika di tangan ghaib. Bukannya mati ni sebab beranak. Tak. Puncanya kerana mengandung. So mengandung tu di tangan ghaib. Kan? So bila di tangan ghaib, artinya seolah-olah dia mati ni sebelum diserahkan lagi kepada Malik. So bila adat tak berlaku, kan? Bila adat tak berlaku, maka ghaib tidak bebas daripada denda tadi. Anid dhaman, kena ganti. So maknanya Malik boleh tuntut semula daripada ghaib. Indah Abu Hanifah. Tapi di sisi sahibain, kerana tadi dia telah menyerah, walaupun adat tadi kan, dia adat qasir kan. So dia telah serahkan juga. Sahibain kan tak dia serah. So bila terserah, maknanya dia completely serah. Fama tak bilu ada. So dia mati tu di tangan Malik. So bila mati di tangan Malik, tak ada siapa yang salah sini lah. Yang seolah mati by nature lah. So maksudnya dia tidak boleh menuntut daripada ghaib. Dan ghaib bebas lah daripada terpaksa membayar dhaman. Kalau yang tadi tu dia lain sikit lah, sebab meninggal yang tadi tu dia buat jenayah. Yang ni dia tak buat jenayah yang melibatkan orang. So dia hanya mengandung dan dia meninggal. Kalau tadi dia pergi mencuri. Kemudian dia dikisas kan. So maknanya dia terlibat dengan orang. Yang ni tak terlibat dengan orang. Lainlah kalau sekiranya kalau dia pergi bunuh orang, perempuan ni. Ini kes dia sama dengan tadi lah di atas. Wallahu a'lam bissawab. Menakutkan. Jam ke? Jam dah rasa sebab